So hari ni macam yang saya cakap, saya nak bagi macam mana nak buat clear jungle laju, and saya punya rotation punya style, dengan macam mana saya buat priority pada objektif saya. Ni gameplay saya pakai face jungle dengan dua orang kawan saya. Ni seorang kawan saya, ni seorang kawan saya. And ni saya pilih untuk start dekat sini sebab point pertama dia, sebelum tu saya nak terangkan macam mana saya buat jungle clear laju. Dekat Werewolf ni dia punya smite dia cooldown dia kejap. So jangan kedekut smite. Kalau nyawa kita dah turun separuh macam ni, just smite terus. Saya clear 3 camp, and semua 3 camp tu saya boleh guna smite. And tiap-tiap kali kalau saya nak clear jungle, saya punya position saya akan betul-betul kat ujung. Kalau nak bergerak ke bawah, betul-betul ujung ke bawah tu. Sama juga macam kat sini, kalau betul-betul nak pergi bawah, saya akan tarik jungle tu pergi bawah ni. Kalau nak pergi atas ni lah. Tapi kalau nak pergi bawah ni. So tadi tujuan saya pilih start dekat sini sebab satu, saya tahu Nasus senang nak gank. And nombor dua, saya tahu kawan saya yang pakai Nasus ni memang dia agresif orang dia. So kalau orang jenis agresif Nasus ni, biasanya memang enemy akan melekat kat situ. And Nasus punya slow kuat, so nak gank memang senang. So macam ni saya tahu. Sebab dia main agresif lagi, so mundur ni pun kejar je lah dia. And sebab Nasus ada slow yang sangat kuat, saya dapat satu lagi kill. Dia tak semestinya kalau main jungle kena start dengan red buff. Tak, ikut siapa yang senang nak gank. Kalau macam contoh saya punya, orang kata biasa kalau main jungle priority untuk gank Dragon Lane lah. Tak juga sebab satu, Tristana dia punya early game dia tak sakit. Dua, Lulu punya skill polymorph dekat Werewolf ni tak berapa best sangat sebab dia jenis perangkap punya. Dia bukan tekan je terus polymorph orang tu je. Tak. So macam kat situ dia nerf sikit Lulu dia macam ni. Kat sini saya punya fist dah fat, so that's why tadi saya agak confident untuk pergi kat sini dengan sini. Lepas tu dia punya Sona dengan Kaisa dia over push sebab dia tengok Lulu ada seorang je kat sini. Plus Lulu pun nyawa separuh je. Dia ingatkan dia boleh bunuh Lulu ni, tapi
Fizz punya punya geng dia macam Rengar dengan Khazik. Tapi early game Fizz kurang sikit membanding dua orang tu. So nanti kalau dua orang tu dah masuk Wild Rift, nanti tengok lah huru-hara tak huru-hara jungle dekat Wild Rift ni. Lepas tu Z pun nyawa separuh je. Tak tahu apa dia expect kat sini. Kawan saya panggil untuk buat dragon. So tu satu short call yang bagus daripada dia. Kenapa bagus? Walaupun enemy jungle ada, lepas tu enemy dragon lane pun ada. Satu, sebab saya tengah fed, lepas tu saya still ada saya punya ulti, so which means saya boleh lawan Shyvana ni. And then lepas tu Lulu sentiasa ada kat sini untuk kacau diorang supaya tak tolong. And yang pergi kejar Shyvana, saya punya Tristana. Dia pergi kejar Shyvana ni. Kenapa Shyvana tu lagi? Sebab Lulu ni dah kat depan ni, so maybe dia priority untuk bunuh si Lulu ni. Tapi nak bunuh Lulu susah, especially kalau Lulu tu Lulu yang pro, sebab dia ada shield dengan dia ada ulti dia. Memang susah nak bunuh Lulu ni. Lepas tu Tristana dah fed, memang nak tak nak dia orang kena bunuh juga. And saya dapat, so saya senang contest dragon kat sini dengan Z tengah kali pun busy kat sini. So macam mana nak tahu nak contest dragon ke tak? Pastikan walaupun enemy tengah hidup, pastikan masa tu keadaan tu kita memang tengah leading. Kalau kita tak leading and enemy tengah ramai kat atas ni, kita just pergi bawah ambil referral lah. Tapi kalau kita tengah leading, tengah fed, better kita ambil dragon dengan dua-dua objektif ni. So kat sini well, Shyvana tu dapat heal daripada si Sona. Lepas tu masa Shyvana punya ulti, dia punya naga dia memang jadi keras sikit. So maybe that's why saya mati. Saya tak boleh nak one shot dia kat situ. And Sona punya first skill, kalau dia aktifkan, dia ada aura bonus damage untuk ally. So maybe kat situ Shyvana punya burst kuat sikit compare dengan saya. That's why Shyvana boleh bunuh saya. Tapi Shyvana dapat lari juga. Itu tak kisah. Tak tahu kenapa mundur ni tak balik, walaupun nyawa dia dah separuh. Lepas tu dia nak kata dia push, dia tak push. Dia kat sini. Tapi compare dengan geng daripada sungai dengan geng dari sini lagi susah nak tengok. Sebab biasa orang akan ward dekat sini. Orang jarang ward dekat sini. That's why biasa kalau saya main, saya suka main dengan orang yang push lane. Sebab kalau orang tu push lane, saya boleh masuk ikut bush ni. Bila masuk ikut bush ni, apa yang korang perlu buat ialah just minta korang punya Baron lane tu reset balik wave dan tarik wave masuk tower. Lepas tu kita ambush lah dari sini.
So kat sini dekat minimap saya nampak 3 orang kat atas. Sini satu, sini satu, 2, 3. So saya cakap dengan kawan saya, push tower. Kenapa push tower, kenapa tak contest Herald? Herald tak bagi duit, tower bagi duit. And lepas tu Sona pun ada kat sini. Lepas tu sebelum kita push tower tadi, nampak Shyvana dengan Z kat sini, which means ada 3 orang kat sini. Kalau kita lepas bunuh mundur terus pergi Herald, dia orang boleh contest, untuk dia orang dah prepare untuk contest Herald juga. Tapi kalau bunuh tower, at least kita dapat duit dulu. So kita ada leading kat situ, dan kita ambil Herald. Dia orang pun baru nak start Herald, tapi tak siap Herald dia orang. So kat sini mundur still mati. And sini finally saya punya burst lagi kuat daripada Shyvana. Sebabkan tadi Shyvana dapat bunuh saya dekat atas ni, so dia expect dia boleh lawan saya juga dekat sini. Tapi itu yang jadi. So sekarang kita dah masuk mid game sebab enemy dah tak ada tower. So apa yang style saya ialah sebagai jungler kita ada banyak masa untuk roaming satu tempat. Saya main jungle, saya tak pernah priority untuk pergi tengah masa mid game, sebab tengah biasa orang ramai. Bila orang ramai, side lane ni tak ada orang jaga. Saya punya style, even dekat PC pun, saya nak pastikan saya punya minion sentiasa dalam keadaan push. So bila dia orang sentiasa dalam keadaan push, kita senang nak attack tower ni bila tower ni tak ada orang jaga. Bila tak ada orang jaga, kita boleh pecahkan. Jangan biarkan minion enemy push lane kita masa mid game. Pastikan kita punya minion sentiasa push pada dia orang, bukan terbalik, bukan enemy punya minion yang push pada kita. Sebab satu, dia nak bagi pressure dekat enemy, satu lagi memudahkan kerja untuk siapa-siapa yang nak main split push. So tu untuk Fizz, macam mana dominate game ni. Ni pakai apa? Ni Zinzao Jarvan. Jarvan ni tak apa kot, just sama je dengan game tadi. So sini kita recap balik. Sini saya pilih red buff sebab
saya nak main area tengah. Sebab satu area tengah ni ialah Yasuo. Yasuo dia memang jenis champion yang akan sentiasa, walaupun lane dia tak push, dia punya position dia sentiasa kat depan. So senang nak gang Yasuo. Satu lagi sebab saya nak kontes Rift Scarlet ataupun Ketam dekat sini. Sebab untuk kontes Early Dragon, sebab kat sini Cannon dah kena counter, and Cannon punya lane push tak sekuat Gragas. Dia tak boleh nak clear minion laju macam Gragas untuk early game. Oh, jangan rasa kita punya speed clear, kita nak pergi atas, pancing dia pergi posisi yang belah sini. Lepas tu smite. Lepas tu nak speed clear, kita nak pergi atas, pancing dia pergi posisi yang belah sini. So kita akan clear laju. See? Macam saya cakap tadi, kita punya priority untuk jungle kali ni, priority kita mid. Sebab kita tahu Yasuo memang sentiasa akan ke depan. Macam tadi, dia baru lepas bunuh Fizz, dia expect kita punya jungle clear tak laju. Tapi kita dah sampai blue buff kat sini. Tadi saya tengok Yi tu nyawa tinggal sikit. Sebab saya ingatkan saya nak kejar dia. Lepas tu tadi masa yang Gragas lawan Cannon tadi, nyawa Gragas pun macam dia tinggal sikit. So ingatkan Gragas tu dah balik ke apa. Tapi ada lagi Gragas kat situ. Tapi at least saya dapat Ketam ni, which means okay, saya pun tak pakai flash ke, tak pakai ulti ke lawan dia. Just chill je. Dah dapat Ketam, belah. Saya flash sebab masa tu dekat yang atas ni, saya tengok nyawa Fizz tu tinggi sikit. So saya ingatkan Yasuo tu dapatlah bunuh dia lagi kan. Sebab tu saya flash tadi. Tapi okay, Fizz dah fed. Dia dah boleh one shot si Yasuo ni. Sini saya ingatkan saya boleh one shot si Timo tu, tapi nampaknya tak boleh. Silap saya kat situ sebab dia punya blind dia tu kuat sangat. Saya tak ingat saya dapat Ketat Dragon. So saya dapat.
Masa team fight tadi tu saya tak sure kenapa kenapa kita boleh menang kan. Sebab saya nyawa dah separuh. Siapa yang nyawa separuh kat sini? PSO. Dah saya suruh tak sedar diri ni orang. Lepas tu maybe sebab tu nak kata Ezreal fat baru set satu barang. Lepas tu Ezreal pun dah banyak kena nerf kan. Tak dapat dragon tapi at least dapat satu kill. Okay kot. Tolong jangan roam macam cannon bodoh ni. Sebab dia kalah dengan Gragas. Lepas tu lane dia tak push dulu baru pergi roaming. Sebelum roaming pastikan lane dah push kepada enemy. Sebab tak nak enemy ada masa untuk ambil tower. Ni kalau dia push, at least kalau dia mati kat sini pun dia sempat sampai dekat sini sebelum enemy start rosakkan tower ni. Ni dah jadi. Apa boleh buat? Cannon. Cannon OP. Apa saya pilih untuk kontes referral sebab kat sini saya just pakai insting jungle saya, solo objektif dengan expectationnya. Saya rasa saya expect yang si Canon ni suka berlawan, so that's why saya rasa dia memang akan tolong lah. Plus Master Yi tengah sibuk nak tolong Yasuo, padahal dia datang dari belakang. Buat apa dia nak tolong Yasuo ni lagi? Patut dia dah boleh start turun bawah lah. Dia baru nak turun bawah tapi referral dah mati. Canon Canon tengah ketinggalan masa tu. Dia baru siap satu barang, dia punya lane enemy dia dah siap dua barang. So kenapa dia buat barang ni? Morello ni. Ini biasa barang late game. Asal dia buat early game? Kalau korang tanya kenapa saya tukar barang saya ni, sebab ni bagi 25 cooldown, ini pun bagi 25 cooldown. Jarvan saya nak buat Jarvan Bruiser kat sini. Jarvan Bruiser function dia ialah sentiasa kacau team fight.
Ada cooldown je, ada cooldown je dash, ada cooldown je dash. Dia punya dash dia tu ada knockup, so dia boleh, memang boleh kacau enemy. Lepas tu dia rendahkan saya punya cooldown ulti saya untuk membuatkan saya punya gang lagi efektif. Yasuo solo queue. Yasuo. Dia ingat dia ada 4 kill, dia dah boleh 1v3 orang katnya. Dia tak sedar dia ada 5 mati kat sini. So kat sini saya start dragon. Lepas tu si Ezreal pun minta buat dragon juga. So kita orang buat dragon. At least dapat juga dragon, lepas tu dapat bonus orang. Saya mati, Sona mati. Ezreal dapat lagi juga. Enemy mati 2 orang. Sebab maybe masa ni saya punya Ezreal dah start fat ke. Dia ada 9,000, ada siap mula mana dengan Iceborne. Master Yi dah siap 3 item. That's why dekat PC kalau main rank biasa orang marah pilih Master Yi ni. Sebab Master Yi ni late game dia lambat betul. Nak compare dengan late game orang lain. Late game orang lain biasa 3-4 item siap. Dah steady untuk late game. Kadang-kadang 4 item pun boleh cukup late game dia. So ini saya punya tips untuk jungle. Bila dah masuk, biasa saya kalau main jungle priority saya ialah untuk buat ni Deadman Split ni. Biasanya item kedua ataupun item ketiga lah. Lagi kalau champion tu lagi cepat boleh buat item Deadman Split ni lagi bagus. Contoh yang boleh buat item ni cepat macam Shyvana, Olaf. Olaf boleh buat. Lepas tu Javan pun boleh buat damage split second item, tapi dia punya cooldown dia akan kurang, so ulti dia akan jadi akan tinggi lagi, tak rendah lagi. So that's why saya buat damage split ni item ketiga. And nasib baik masa time saya buat damage split ni mid game baru start nak masuk. Tower enemy dah pecah sini, tower enemy dah pecah sini. Kenapa Deadman Split ni penting untuk jungler? Sebab dia bagi movement speed. Movement speed laju, so senang nak cover side lane. Lepas tu bila side lane dah siap push, baru kita start pergi tengah ke ataupun ward enemy punya jungle belah sini. So ada Deadman Split, kita boleh cover satu map. Kita nak cover sini, teammate solo queue tak semuanya bodoh pun. Jangan risau. Dia orang tahu kalau dia orang tengah tak cukup orang dan enemy tengah terlebih orang, dia orang akan try lagi. Ataupun dia orang akan cuba kurangkan lawan. Macam ni saya tengah push,
So Yasuo ni ingatkan saya seorang kat sini, dia orang ingatkan dia nak try lawan kat sini. So sebabkan dia orang dah nampak Yasuo kat sini, teammate yang lagi dua orang ni try nak catch up dengan Yasuo ni. Ezreal patut tak payah datang. Dia patut habiskan dulu minion ke atas ni, baru baru datang. Tapi tak apalah, dah datang nak buat apa kan. See, kalau dia datang minion tak ada, fight pun tak ada, buang masa dia. So kat sini semua orang nak berlawan sangat. So saya, sebabkan ada ward dekat sini, and saya boleh nampak Gragas ni punya laluan macam mana, saya tak follow dia orang untuk masuk team fight belah sini. Sebab sini ada tower, dia orang senang nak lari. So saya expect daripada fokus 3 orang, baik fokus orang ni. Semua saya habiskan, ulti, skill lain tu. So enemy ramai dah mati. Priority saya nak push tower. Kenapa push tower? Sebab Wireless ni dia tak macam PC. Kalau PC first tower je dia bagi tower plate, tapi kalau Wireless semua ada plate, which means kita dapat free gold. See, kita punya gold dah lagi tinggi daripada kita punya mid lah. Sekarang Ezreal kita jadi Ezreal orang paling banyak gold dekat sini. Sebab apa? Sebab kita dapat tower plating tadi. Dia dapat tower plating kat sini, dia dapat tower plating kat sini, dia dapat tower plating sikit kat sini, dia dapat sikit tower plating kat sini. Nak fat cepat dalam wireless senang je, farm tower plating. Mesti cepat punya, korang punya goal ni. Even jungler pun boleh farm cepat. Ini kerja nak farm kill je, buat apa sah. Saya jauh lagi daripada team fight kat sini. Tapi sebabkan saya ada Deadman Split, saya boleh catch up dengan dia orang. That's why Deadman Split penting untuk item jungle. Untuk Baron Lane pun penting juga. Tak tahu siapa-siapa yang suka main fighter ataupun tank, better buat Deadman Split ni. Lagi ramai orang buat, lagi bagus. Even kalau saya main support pun saya akan buat Deadman Split ni, sebab senang nak roaming. Main wireless ni roaming push. Tak payah nak kerja sangat team fight. Saya punya minion pun dah terpush sampai ke sini. So tak ada apa nak risaukan pasal side lane belah sini. Just boleh join lah dia punya team fight. So kat sini, kenapa ini sebab kenapa saya suka pastikan lane saya dalam keadaan push. Kalau jadi macam ni, kalau team fight kita menang, kita boleh push tower dia dengan cepat. Kalau masa mid game kita punya minion kat sini ke ataupun kat sini ke,
Kita tak boleh nak push tower ni. Lepas tu masa masa kalau solo queue, kalau korang perasan, korang ping dragon ke, korang ping baron ke, mesti pekak dia orang ni. So better kita buat style kita, roaming, push. Lepas tu dia orang biasa solo queue memang suka push tower compare dengan objektif ni. So better buat setup untuk push tower. So macam ni, kenapa saya buat je dragon walaupun dah nampak ada 4 orang tengah push kat sini. Satu, sebab kita dah ada large crate, iaitu minion yang besar-besar lah. Lepas tower ni dah pecah, minion besar ni akan pressure enemy. So bila pressure enemy, kita ada banyak masa, kita ada banyak pilihan untuk buat objektif mana, sama ada nak buat dragon ke, nak buat baron ke, ataupun nak straight team fight dengan dia orang. Tapi kat sini saya pilih untuk buat dragon yang dia orang ni team fight. Kenapa? Sebab kalau enemy punya fokus dia berpecah, masa tu senang nak buat team fight. Contoh macam kat sini, saya punya team ni Fizz dengan Cannon suka sangat nak team fight. So saya pakai psikologi tu, saya gunakan diorang untuk pastikan untuk pastikan enemy dalam keadaan split punya fokus. Dia nak sangat team fight, kita bagi dia team fight. Tapi dalam masa yang sama kita pancing dengan dia orang ni. See? Dia orang betul-betul nak bunuh saya sebab dia orang nak dapatkan dragon ni. Sampai si rakan ni pun flash nak kejar saya. And sekarang dia dalam keadaan tengah buat ulti. Satu-satunya enemy punya engage. Gragas bukan engage punya enemy punya champion. Gragas ni disengage ataupun macam mana orang kata, dia jenis Gragas. Kalau saya, dia bukan jenis enemy yang akan masuk depan. Dia bukan champion jenis champion yang masuk depan. Dia just poke, disengage, poke, disengage, tu je. Dia tak boleh engage kuat macam si ni. Even kalau dia nak combo dengan Yasuo pun, dia baling ulti. Lepas tu Yasuo ulti. Macam tu bukan engage. Macam tu nak start team fight. Kalau engage macam Rakan jenis masuk dalam. Dia tak ada engage sekarang ni. Tak ada engage, lepas tu Rakan ulti pun tak ada. So saya punya team senang-senang nak team fight kat sini. Dia orang dapat dragon, ambil lah dragon tu. Saya dah ada large mini wave kat sini, mini besar kat sini. Dia dapat kill cannon. Apa nak kan, cannon memang tengah lembik pun. So kalau cannon mati pun tak ada masalah pun. So saya dapat lagi daripada Rakan tu patah balik. Rakan tu dah buang masa kerja saya. And masa kebanyakan team fight kat sini tadi, Rakan tu lambat sampai. Dia just sempat nak tolong Timo je. And saya recall, sebabkan saya ada damage split ni, saya sempat nak join balik team fight tu. Easy peasy. So nasihat saya ialah macam yang korang ingat, nak clear jungle camp laju, pastikan kalau masa early game jangan ketekut smite tu. Pakai je smite kalau boleh pakai.
Lepas tu sentiasa tarik jungle tu ke tempat yang korang nak pergi lah. Macam kat sini saya nak naik atas, pergi naik atas ni. Lepas tu masa mid game, jungle kena ada Deadman Split dengan pastikan side lane dalam keadaan push. Roaming push pakai Deadman Split. Lepas tu dah habis push, prepare dekat belah tengah. Kalau dia nak prepare team fight kat tengah, kalau dia nak team fight dekat Dragon ataupun Baron, prepare kat situ pula. Okay, itu saja daripada saya. Thank you kerana sudi mendengar.